Didik TV KPM. Aduh, macam mana ni? Oh, Eli, kenapa ni? Cikgu boleh berdiri kat sini tak, cikgu? Tolong saya, cikgu. Apa masalahnya, Eli? Kenapa ni? Kita nak piknik ni, seronok-seronok ni, apa ni? Saya pening ni. Allah. Saya punya sup ni tak sejuk pula, tak panas. Oh, okey. Lepas tu, kenapa? Lepas Okey. tu, air ni pula tak sejuk. Tak sejuk. Nak air sejuk? Ah. Oh, tak ada masalah. Nasib baik hari ni Eli ajak cikgu kimia yang piknik dengan Eli, kan? Tak apa, tak apa. Boleh. Kita boleh selesaikan masalah Eli tu, ha? Ya ke, boleh ke? Boleh. Okey. Semua boleh. Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kylie Arifin dan juga Cikgu Azihan dengan kita. Cikgu, Ya, Eli. kalau tadi kita nak berpiknik, kita nak berkelah, orang kata dalam studio sebab kita tak boleh keluar kan sekarang ini. Tapi ada masalah yang Eli hadapi apabila tak tahu macam mana nak panaskan sup, macam mana nak sejukkan air dalam keadaan bila kita berada di luar. Itu yang kita akan teroka hari ini. Betul tak, cikgu? Okey, betul-betul. Tak apa, Hailey. Benda boleh settle. Okey, semuanya ada kaitan dengan topik yang kita nak teroka hari ini, Hailey. Iaitu subjek kimia, mata pelajaran kimia untuk termokimia, eksotermik versus endotermi. Okey. Betul. Sebelum cikgu memulakan penerokaan dan juga pembelajaran kita kejap lagi, izinkan saya untuk berkongsi SOP dengan penonton ni, cikgu, okey? Okey, boleh, Hailey. Baik, untuk adik-adik yang menonton dan juga yang berada dalam talian juga, jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP kita, penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka bila nak keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar tu bila ada urusan yang sangat penting sahaja. Betul, Jadi, Eli akan gunakan sanitasi untuk sanitasi tangan, kemudian giliran cikgu pula. Okey, Hailey. Terima kasih, ya. Silakan, cikgu. Okey. Baik, dan kita tidak berdua, cikgu. Betul. Kita ada askar-askar comel, cikgu. Geng saya tu. Geng cikgu awak ni. Semuanya dah bersedia ni. Mereka ini adalah murid-murid daripada sekolah menengah Kebangsaan Batu Empat, Gerik, Perak, Antarkoma. Gitulah. Silakan, cikgu, perkenalkan murid-murid cikgu dalam talian. Okey, saya tak perkenalkan. Kita perkenalkan diri saya dulu, ya, Eli. Ya. Okey, saya Cikgu Nur Azihan binti Ahmad Adnan. Okey. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat, Gerik, Perak. Okey. Dan mengajar bagi mata pelajaran kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Wah, dah berapa lama dah cikgu mengajar? Okey, alhamdulillah baru 13 tahun. Okey. Lama juga. Oh, ya ke? Okey. Kita dah berkenalan dengan cikgu, kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu pula ni, cikgu. Okey, so Okey, kita silakan. nak pelajar kita lah yang perkenalkan diri sendiri, kan? Boleh. Kita mula dengan siapa, cikgu? Yang atas yang comel tu, okey. Najwa, Ain Najwa. Silakan, Ain Najwa. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Hai cikgu. Hai Kak Eli. Hai. Nama saya Ain Najwa binti Muhammad Asmanuddin. Boleh panggil saya Wawa. Kimia itu mudah, insya-Allah A. Wow, A+. Hebat, comel sangat Najwa. Okey, seterusnya, cikgu. Kita ada Aziat Dina. Okey, teruskan. Assalamualaikum cikgu. Salam. Hai Kak Eli. Hai Hai. cikgu. Nama saya Aziatina Balkis binti Rosli. Boleh panggil saya Azia. I love chemistry. Oh, loh. Okey, terima kasih Azatina. Seterusnya, cikgu. Okey, kita ada yang bawa tu Izzah, ya. Izzah, silakan Izzah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Hai. Nama saya Nurul Izzah binti Izzuddin. Boleh panggil Izzah. Chemistry, our bonding. Itu. Masing-masing ada tagline masing-masing. Betul tu. Okey, Wah, kita ada hebat. yang comel ni, Syam Joan. Silakan Joan. Hai Kak Eli, hai cikgu. Hai. Selamat sejahtera. Nama saya Syam Joanne. Boleh panggil saya Joanne. Chemistry is the best. Chemistry is the best. Okey. Okey, awak kita ada Zulaika. Silakan Zulaika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zulaika binti Ismail. Hai cikgu, hai Kak Eli. Hai. Boleh panggil saya Zulaika. Chemistry is awesome. Awesome. Okey, dan akhirnya hero kita, satu-satunya hero saya bawa hari ni, Eli. Satu-satunya kumbang kita. Ya gitu. Okey, Ani Afham. Silakan Ani.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Hai. Hai. Nama saya Ahmad Ani Afham bin Razmi. Boleh panggil saya Ani. Chemistry is my love. My love. gitu. Wow, my love. Okey. Okey. Cikgu, apa yang menariknya tentang topik kita pada hari ini berkaitan dengan termokimia, eksotermik dan endotermik? Okey. Okey, kita tengok sini termokimia. Agak-agak Elia, kalau tengok perkataan termokimia, dia ada kaitan dengan apa lah? Saya kan tahu macam tu je lah termokimia ni kan. Saya kan tengok termoflas tu. Oh, termoflas. Okey, betul-betul. Ada betul. termoflas dia menyebabkan haba kan. Kita ada haba kan. Ya. Okey, bijak. Okey, sebenarnya pelajar, termokimia ni ialah perubahan haba dalam tindak balas kimia. Okey, saya nak tanyakan, bila sebut perubahan haba, kita dah belajar dah dulu kan pelajar, tingkatan 4. Boleh tak siapa nyatakan apa perubahan haba yang terlibat dalam tindak balas kimia? Okey, ada yang nak respon? Saya nak jawab, cikgu. Okey, silakan. Wawa. Kita ada dua perubahan haba. Yang pertama adalah haba diserap dan yang kedua pula adalah haba dibebaskan, cikgu. Okey, haba yang diserap dan juga haba yang dibebaskan. Bebaskan. Nampak tak adik? Okey. So, kita nak teroka lagi. Okey, kita nak buat sedikit aktiviti. Okey, nak wow, tahu menarik. benda apa ni perubahan haba ni? Okey. Haba diserap, haba dibebaskan. Okey, Eli, boleh Eli? Boleh cikgu, boleh. Okey, Silakan. kita nak buat aktiviti kita yang pertama dekat sini Eli, dekat Eli lah. Okey. Cikgu beritahu. Okey. So pelajar, okey, saya dah minta tugaskan kan. Awak sediakan, kita ada apa tu Eli? Kita ada gula. Di sini kat depan mata saya ada gula, kita ada serbuk pencuci. Betul, ada serbuk pencuci, serbuk deterjen dan juga gula. Okey, pelajar pun dah siap sedia dengan bahan yang ada tu. Okey, pelajar dekat rumah pun okey boleh dapatkan gula dan juga serbuk deterjen dekat rumah. Kita cuba teroka sama-sama. Okey? Okey. Okey Eli, kita nak buat apa ni? Okey, sekarang Eli letakkan satu sudu gula. Okey. Sikitlah atas Tapak tangan. Pelajar pun boleh. Saya tak perlu pakai sarung tangan lagi cikgu? Belum, tak gula tak bahaya lagi tak apa. Okey. Kan? So, kemudian kita tambahkan dengan sedikit air. Okey. Sedikit je air. Sekarang Okey, boleh pelajar juga dia buat saya letakkan gula di atas. Banyak mana cikgu? Sikit je. Oh, sikit je. Banyak kan? Banyak bazir. now. Macam nak makan je. Okey, kemudian kita tambah sedikit je air. Tambah sedikit Sedikit air. Ini Okey, air pelajar. suling ni ke? Boleh. Okey, kejap. Allah. Boleh tak, Eli? Kena nak tolong buka. Kita kena ada penjarakan sosial cikgu. Oh, okey, baik. Jadi, okey, banyak mana cikgu letak? Sikit je. Okey, pelajar bersama dah letakkan air, tambah air, kena tergenggam. Genggam. Jadi Sikit je. Rasa apa tu? Okey, simpan je apa tu. Eli rasa apa, simpan dulu. Baik. Okey, pelajar sama. Okey, kita ulangi langkah yang sama. Okey, kita buat guna serbuk deterjen pula. Kejap Eli, saya ambil kain. Boleh, Eli, cikgu. kesian Eli. Okey. Ui. Rasa apa tu? Simpan dulu. Okey, rasa tu simpan dulu. Okey, Eli, balik. Okey, kita ulangi langkah yang sama. Kita gantikan gula tadi. Okey, awak gantikan dengan serbuk pencuci. Tambah air, genggam. Rasa apa pula? Okey. Sekarang saya buat ke belum? Boleh, Eli nak buat ke? Eli nak cuci Ke tu? cikgu nak? Cikgu lah buat. Okey, Boleh. kesian kat Okey, Eli. cikgu Okey. buat, okey. Okey, saya tambahkan air. Okey, tambahkan dengan sedikit air. Okey. Cikgu kena atas sikit bagi kamera nampak. Okey. Gitu. Genggam. Gitu. Okey, genggam dah kan? Okey, so pelajar dah buat Okey. So kita nak tanya respon ni, respon pelajar ni. Okey. Yang apa yang dia teroka tu. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, siapa nak respon? Cikgu pilih siapa? Cikgu nak Saya, tu. cikgu. Ya, Azia. Apa yang awak teroka tadi? Pada pemakaian saya lah kan, apabila saya larutkan gula di atas tangan saya, ia akan rasa sejuk. Tetapi kalau saya larutkan serbuk deterjen pula, ia akan rasa panas. Okey. Yang lain dapat macam tu ke? Okey, Eli rasa sejuk ke panas bila gula tadi? Kalau gula ni saya rasa sejuk dan saya rasa macam gula tu hancur perlahan. Dia nak melarutkan dia. kan. Sama lah, saya pula rasa panas dekat tangan saya bila gula pencuci. Okey. Nak tahu tak kenapa ni, Eli? Kenapa cikgu? Okey, nak tahu? Ya ke? Okey, sebenarnya ianya ada kaitan dengan dua tindak balas, iaitu kita ada tindak balas eksotermik dan juga endotermik. Okey. Boleh? So, nak jelaskan lagi? Okey, kalau nak jelaskan lagi, kejap lagi kita jelaskan. Boleh cikgu? Boleh. Alright, kita berehat seketika untuk mendapat penjelasan yang lebih lanjut dan lebih terperinci berkenaan dengan endotermik dan juga eksotermik. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Okey.
KPM. Didik TV KPM. Kembali diteroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Nur Zihan dekat sini. Nur Zihan. Okey, Cikgu. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran kimia bagi topik termokimia eksotermik versus endotermik. Kalau tadi kita ada mengenali atau merasai sendiri tindak balas kimia dengan gula serta serbuk pencuci, Cikgu ya? Serbuk deterjen. Okey, jadi apakah ulasan atau penjelasan terhadap tindak balas kimia ni, Cikgu? Okey, tadi kan Cikgu dah sebutkan ada dua tindak balas yang terlibat. Okey, iaitu satu eksotermik, okey, eksotermik, dan yang kedua ialah endotermik. Okey. So kita tengok dulu Eli perkataan eksotermik. So exo ni dia bermaksud exit, keluar. Okey, keluar. So termik bermaksud haba. Okey, so haba keluar. Okey. Haba keluar. Exo. Okey, siapa boleh kaitkan dengan perubahan haba yang mana tadi kalau haba keluar ni? Okey, pelajar? Haba dibebaskan, cikgu. Okey, bagus. Haba yang dibebaskan. Maksudnya tindak balas eksotermik ialah tindak balas di mana haba dibebaskan dari sistem ke persekitaran. Okey, kalau saya sistem dengan Eli, saya bebaskan Eli persekitaran kan? Bebaskan haba. Eli akan rasa apa? Rasa panas lah. Eli akan rasa panas kan? Okey, so persekitaran akan jadi panas. Okey, yang kedua kita ada tindak balas endotermik. Okey, endotermik. Endo ni dia bermaksud ke dalam. Termik tadi apa tadi Eli? Termik tadi haba. Yes. Okey, so haba ke dalam. Ke dalam. So kaitkan dengan perubahan haba yang mana pelajar? Haba diserapkan, cikgu. Okey, haba diserap. Bagus Joan. So maksud tindak balas endotermik ialah tindak balas di mana haba diserap, haba diserap oleh sistem, ni sistem, okey, dari persekitaran. So kalau saya serap haba dari persekitaran, Eli akan rasa apa Eli? Saya akan rasa sejuk. Ya, betul. So persekitaran akan jadi sejuk. Okey, faham tak pelajar kat rumah? Okey, so siapa boleh jelaskan kaitkan dengan aktiviti kita pertama tadi dengan konsep eksotermik dan juga endotermik? Cikgu nak saya tolong pegang ke satu ke, Yang Cikgu? gula dulu. Cikgu nak saya tolong pegang ke Saya, satu. cikgu. Okey, Joan. Semasa tindak balas antara gula dengan air, haba diserapkan daripada persekitaran, iaitu tangan kita, menjadikan tangan kita rasa sejuk. Maka tindak balas ini tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik. So tadi endotermik lah. Yang gula tu kan? Gula tadi. Okey, yang kedua. Siapa nak jelaskan? Saya, Cikgu. Okey, teruskan Izzah. Tindak balas di antara serbuk deterjen dengan air akan membebaskan haba ke persekitaran, iaitu tapak tangan kita dan menyebabkan tapak tangan kita berasa panas. Tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. Okey, betul tu. So maksudnya yang serbuk pencuci tadi, yang deterjen tadi adalah tindak balas eksotermik dengan air. So alhamdulillah nampaknya pelajar dah faham maksud bagi endotermik dan juga eksotermik. Bukan saja murid-murid, saya sendiri pun dah faham. Dan saya tengok cikgu pakai kod makmal ni. Saya pun ada juga, cikgu. Izinkan saya pakai? Okey, kita pakai ni ada sebab ni Eli. Kenapa? Kita nak buat aktiviti teroka kita yang kedua ni Eli. Okey. Kita nak mengkaji tindak balas berdasarkan perubahan haba dan perubahan suhu. Okey, kita gunakan ni apa ni Eli? Termometer. Okey, so sekarang ni saya nak Eli lah buat kat sini sebab saya nak catat keputusan kat situ. Sebab aktiviti ni pelajar tak buat kan? Kita dua je buat sebab kita ada masa. Murid-murid tak buat? Tapi pelajar kena teroka berdasarkan keputusan yang kita dua buat ni Eli. Okey, so kena boleh. betul Eli. Kalau salah ni habis diorang teroka ke mana Alamak. kan? Jadi kita kena buat betul-betul lah ni, cikgu. Betul lah. Okey, cikgu ke sana lah. Silakan, cikgu. Eli ke sini. Baik. Kita tukar tempat ya. Okey, Eli, di hadapan kita ada dua bahan kimia. Yang pertama ialah pepejaan natrium hidroksida. Okey. Dan yang kedua ialah natrium thiosulfide. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok sama ada tindak balas. Okey, kat dalam ni adalah air, Eli. Okey. Kita nak tengok. Okey, cair lah. Yang sama isi padunya. Kita nak tengok tindak balas ni adalah endotermik ataupun eksotermik. Okey, so kita nak tengok berdasarkan perubahan haba dan juga
perubahan suhu. Suhu, Eli, okey. Okey, kita ada jadual kat sini. So pelajar kena teroka kat sini tau. Okey, nanti awak tengok. Cikgu tolong ni lah. Tolong catatkan. Ha. Boleh cikgu. Cikgu nak saya tolong ke sebab ada marker kat sini? Ke macam mana? Ke cikgu nak gunakan apa? Eli nak buat ke saya yang Tak tadi? kisah mana-mana. Eli buatlah saya ni. Sebab Boleh? saya dah biasa buat kan. So, okay. Cikgu boleh bully saya kat sini. Eli kat sini. Okey, so kat sini kita ada dua. Okey, sekarang ni kita buat dulu untuk natrium hidroksida. Okey. Tindak balan yang pertama natrium hidroksida dengan air. Air, okey. Okey, saya nak kat sini Eli. Okey. Eli masukkan satu spatula je lah. Satu spatula Okey. dalam air tadi. Okey, tapi sebelum tu pelajar, kita nak buat ni kita perlu dapatkan apa dulu? Suhu awal air. Suhu awal air Eli. Kita Okey. perlu dapatkan suhu awal air sebab kita nak perubahan suhu. Okey, so kita gunakan termometer. Eli bolehkah dapatkan suhu dia? Jadi cikgu nak saya letakkan ini ke dalam tabung uji. Betul, ni tabung didih Eli. Okey. Okey, boleh? Jadi kita kena ada penjarakan Okey, sosial boleh. sikit Bagi saya cikgu. marker Eli. Oh, marker. Okey. Boleh. Saya nak catat dia punya tu. Okey. Ke mana saya nak pergi ni? Cikgu nak pergi ke mana? Cikgu boleh ke depan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Tak nampak. Okey. Okey, jadi berapa sudu ni cikgu saya sekarang ni? Satu. Dekat tangan saya adalah serbuk natrium hidroksida. Okey, satu pun juga dah. Satu sudu ni. Satu spatula tu. Okey, saya ambil satu spatula ni. Boleh Okey. angkat pegang dulu? Tadi kita belum ambil suhu tadi Kak Eli. Kita jangan campur lagi. Kita ambil suhu awal dulu. Ambil suhu dulu. Suhu Baik. dulu. Suhu awal So, dulu. Jadi kita letak dalam ni. Okey, letak tu. Okey, dia tengok bacaan dia. Okey, berapa tu? Allah. Bacaan dia 24. 24 ke? Sini tengok. 24. 24. Ya, 24. Okey. Okey. 24. 24 ke? Dia sejuk sikit. Kita tengok. 20. Okey, untuk sini sejuk sikit kan? Okey, 24. Okey, Tak apa, kita bagi tulis. kamera baca. 24. Okey, kemudian kita buat yang seterusnya kita dah barulah kita campurkan ni. Boleh tanggalkan? Boleh. Okey, dekat sini kan kita dah kena dapatkan suhu tertinggi ataupun terendah. Okey, bagi campuran tadi. Okey. Kita nak campurkan tadi kan? Okey, jadi? so sekarang ni Eli kena tambahkan. Okey, bila tambah dengan cermat Eli kena kacau dengan termometer. Baik. Guna spatula ni lah. Okey. Jadi saya ambil satu sudu serbuk natrium hidroksida ni. Okey, ready dengan termometer tu nanti terus kita nak dapatkan Oh, ya suhu ke? tertinggi ataupun terendah. Bukan suhu akhir ya. Okey. Kita tengok dia meningkat ke menurun Masuk ni. dalam ni ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus Okey, kacau dengan termometer Eli. Kacau Oh, dengan termometer. oh. Okey. Macam tak cukup dia boleh tambah lagi. Tambah lagi cukup. Ni okey kot. Okey. Okey. Okey, suhu dia agak-agak pelajar. Meningkat ke menurun suhu dia ni? Meningkat. Okey, bacaan dia berapa Eli? Cuba tengok bacaan dia. Tertinggi kan? Suhu tertinggi. Wow. Dia naik ke turun? 29. 29. 29. Okey, boleh zoom tak? Kita tengok berapa? Betul. Okey, kita biarkan kejap. Okey, makin meningkat ke Eli kena tengok tahu bacaan dia. Yang paling tertinggi dapat dicapai. Boleh tambah lagi ke cikgu? Tadi dah tambah dah dia. Tak apa, kita tengok je yang tu. Satu je sudu tadi. 28 dia turun cikgu. Tadi 29 paling tinggi tadi kan dia. So kita ambil yang suhu tertinggi sebab dia Okey. akan turun balik kan. So kita ambil 20. Berapa tadi? 9 darjah Celsius. Celsius. Okey. Cuba pegang kat bekas tu. Ada rasa tak kesan pada bekas tu? Sikit tadi tambah tu. Ada rasa suam. Suam-suam tu kan, rasa panas kan. So kesan dia lah kesan panas. Exotermi. Tak bagi jawapan lagi dia dah Betul ke? Itu jawapan ke cikgu? Maafkan saya. Saya dah jadi murid-murid so yang cikgu dah. kedua. Okey, yang kedua kita gunakan natrium thiosulfide. Okey, sama juga ini tadi kita dapatkan suhu awal dia dulu. Okey, saya ambil dulu ni. Mana buka ni? Boleh tak Eli? Boleh. Okey, suhu awal dulu ya. Okey, suhu awal dia adalah 20. Alamak, ni 20 berapa ni? 21, 23, 4, 24 juga. Okey, dia kalau suhu bilik ni 27. Okey, tak apa. Yang sebabkan yang ni. Okey. Kemudian kita kena campurkan Eli kan? Kita campurkan dulu. Campurkan. Okey, kemudian kita dapatkan suhu yang tertinggi ataupun terendah. Sama juga, satu spatula juga. Baik, yang di tangan saya adalah serbuk natrium. Macam mana nak sebut dia cikgu? Thiosulfide. Okey. Thiosulfide. Okey, thiosulfide. Baiklah. Ini saya letak.
Saya ambil satu sudu juga. Banyak sikit. Okey, tadi Tak tak apa banyak terkesan sangat kan? Tak ada sopan sangat dia punya. Kuantiti Kalau dia ada tu. mak tua ni kasi sikit je letak. Okey, dengan cepat gunakan termometer. Dapatkan suhu tertinggi ataupun terendah. Okey, pelajar agak-agak ni suhu menurun ke meningkat ni? Kita tengok. Menurun ke? Okey. Eli tengok bacaan Anda pasti? Eli. Pastikan. Okay, tengok bacaan tertinggi ataupun terendah. Dia menurun ke meningkat tu? Menurun, cikgu. Dia makin menurun kan? Okey, Eli ingat pastikan dapat suhu yang terendah. Terendah, okey. Yang terendah tengok betul-betul. Tadi saya nampak 19. Okey, 19. Yang paling rendah tu? Dia ada naik ke? Dia turun lagi ke? Sekejap. Saya kacau lagi. Okey, berapa? Okey, 19. 19 yang tadi terendah. Dia dah paling terendah sekali 19 darjah Celsius. Okey, cuba pegang dinding bekas tu. Rasa panas ke sejuk? Sejuknya. Sejuk betul ke? Okey, tak apa kita letak Sejuk sini. betul ni? Sejuk. Betul? Okey. So, pelajar, tengok kat sini Nampak tak ke saya duduk kat sini ke? Boleh cikgu, boleh tapi menghadap sana. Okey. Gitu. So dekat sini kita ada jadual keputusan yang eksperimen Eli buat tadi kan. Okey, sekarang ni saya nak pelajar teroka apa yang dia boleh teroka berdasarkan keputusan dekat jadual kat sini. Okey, siapa nak cuba untuk set yang pertama tadi? Saya dulu. Okey, Hanif. Tindak balas antara natrium hidrosida dan air akan menyebabkan suhu meningkat dan bekas menjadi panas. Maka ia adalah tindak balas eksotermik. Eksotermik. Betul yang dia sebut tadi kan? Okey, eksotermik. Okey, saya letak sini. Okey. Yang kedua, ada siapa nak respon berkaitan yang kedua? Saya cikgu. Okey, go Joanne. Semasa tindak balas antara natrium thiosulfate dengan air, bacaan termometer menurun dan bekas rasa sejuk. Maka tindak balas itu tindak balas endotermik kerana haba diserapkan. Okey, tindak balas endotermik. Okey, boleh? Boleh. Okey, nampak kan kat sini kan? Suhu makin bertambah. Nampak kan? 24 hingga 29 kan? Okey, so kesan pada bekas, so dia akan bagi kesan panas. So, tindak balas ni sebenarnya adalah membebaskan haba ke persekitaran. Okey, so persekitaran tadi ni adalah bekas tadilah dengan termometer kita. So, dia akan meningkatkan suhu, maka dapat kesan panas. Maka tindak balas yang pertama tadi, natrium hidrosida dengan air ialah eksotermik. Yang kedua, nampak suhu makin berkurang. Okey, so dia adalah tindak balas endotermik sebab dia menyerap haba dari persekitaran. Okey, dia simpan dalam bahan tindak balas, so menyebabkan dia dia akan suhu dia akan berkurang. So dia dapat kesan yang sejuk pada persekitaran, pada bekas kita tadi. So tindak balas endotermik. Okey, boleh Eli? Boleh cikgu. Saya suka buat eksperimen. Nampak. Okey, boleh saya ke sana pula ni. Boleh, silakan cikgu. Cikgu nak ke mana? Adakah cikgu Okey, memulakan so ini? pelajar dekat talian. Okey, boleh jelas tak dengan aktiviti teroka kita yang kedua tadi ni? Murid-murid dalam talian okey ke? Okey. Boleh Okey, sebelum cikgu memulakan penerokaan seterusnya, kita berehat seketika sekali lagi cikgu. Okey, boleh. Baik, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga cikgu yang comel hari ini, Cikgu Nur Azihan, untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran kimia bagi topik endotermik versus eksotermik. Termokimia cikgu ya? Ya. Dan bersama kita juga murid-murid dalam talian adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4 Gerik Perak. Itu dia cikgu. Tadi kita dah meneroka tentang endotermik dan eksotermik dengan ni apa sebut sebut natrium dan natrium hidrosida dan juga natrium sulfat. Okey. Sekarang ini apakah penerokaan kita yang seterusnya cikgu? Okey, terima kasih Ali. Okey. So, tadi kita dah belajar konsep kan pelajar? Kita dah belajar dah tadi konsep eksotermik dengan endotermik, apa kesan dia dan pelajar dah jelas. So, rugilah kalau kita dah faham konsep,
Okey, kita kenalah aplikasikan dia. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, so kita kena aplikasikan dia sebab kita belajar konsep untuk memudahkan kita aplikasi dalam kehidupan seharian. So kita nak jom kreatif ni Eli. Baik. Wow, saya suka. Okey, kita nak buat apa ni Eli? Kita nak hasilkan. Okey. Pack sejuk dan juga pack panas menggunakan bahan yang berbeza, Eli. Okey, bahan yang berbeza. Menarik. Okey, so dekat kita, dekat studio kita ada bahan kimia lain, Eli. Kalau kat sini, Eli nampak. Okey, kita ada amonium klorida dan juga kalsium klorida. Okey. Tapi pelajar dekat rumah, saya dah bagi tugasan kan? Okey, dapatkan... Murid-murid di talian, cikgu? Murid-murid di talian saya dah bagi tugasan. Dapatkan 2 bahan yang berbeza untuk hasilkan pack sejuk dan juga pack panas. Okey, so pelajar-pelajar dah ready ke angkat barang ni, bahan kamu? Mana? Mereka dah... apa tu? Okey, tak apa Eli, kita pun ada. Okey, sekarang ni kita ada 2 beg Eli. Eli ambil satu. Okey. Terima kasih. Okey, 1 beg besar. kecil, 1 beg besar. Ada 2 lah, 1 beg besar. Dalam beg besar ni ada 1 lagi beg kecil. Okey, so kita nak tindak balaskan bahan kimia kita. Okey, pelajar-pelajar kat rumah pun, kamu juga boleh gunakan kreativiti sendiri untuk hasilkan sama ada pack panas ataupun pack sejuk. Eli, mereka digunakan bahan-bahan yang berlainan tu Eli. Okey. Maksudnya nanti murid ni akan dapatkan, mungkin dapat pack panas dan mungkin dapat pack sejuk. Okey. So, kita buat okey, untuk aktiviti kita yang ketiga. Okey, Eli. Okey, boleh faham tak Eli? Boleh, cikgu. Okey, yang mula-mula yang pack kecil ni, pelajar dekat rumah pun boleh cuba cari bahan-bahan, murid di rumah cari bahan yang boleh kita gunakan untuk aktiviti teroka kita yang ketiga ni. Okey. Okey, Eli, mula-mula kita masukkan air dulu Eli. Okey, air. Air biasa ni tak apa, cikgu? Boleh, air biasa je. Air suling ni pun okeylah. Berapa banyak tu, cikgu? Separuh-separuh lah, separuh bekas ni. Okay, saya tengok cikgu buat dulu. Cikgu boleh angkat tinggi sikit? Okey. Separuh bekas. Okey. Saya pun letak je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajar dekat murid dekat talian pun boleh buat sama-sama ya. Separuh. Banyak ni cukup ke? Okey, boleh. Okey. Okey, baik. Seterusnya, bocor ke? Dia bocor je. Bocor. Bocor. Tak apa, bocor tak apa. Tak apa, nanti kita nak bocorkan dia dulu. Oh, ya. Okey, tapi sebelum tu tunggu dulu. Okey, bekas yang macam mana nak ada... Tak apa. Okey, ada tapu. Okey, yang plastik besar ni, kita masukkan bahan kimia kita. Plastik besar. Ini nak... Ya, saya letak dalam ni. Tada. Okey. So, yang plastik besar ni, okey, kita masukkan bahan kimia kita, Eli. Okey, Eli nak yang mana? Eli nak yang amonium klorida ke Eli nak kalsium klorida? Sebab saya nak mana satu ni? Ada tulang yang berkalsium, saya ambil kalsium klorida. Okey, boleh. Jadi pun saya dah masukkan dah. Eli boleh nak gunakan. Kalau tak cukup tambah yang itu. Sama ni? Sama je. Ni saya dah ini amonium klorida, cikgu? Silap nanti kan terjadi. Okey. Jadi ni buka pakaian ni je lah, senang. Boleh. Kalau tak cukup, Eli sebab plastik kita besar juga ni. Kalau tak cukup, Eli boleh tambah. Boleh guna je. Jadi letak je. Plastik besar, masukkan bahan kimia kita. Masuk semua Ya, boleh. Jadi kat tangan saya adalah kalsium klorida, dekat tangan cikgu adalah amonium klorida. Okey. Jadi kita akan masukkan. Okey, masuk je Eli. Okey. Ni cikgu dah masukkan, saya punya pula. Okey. So kalau rasa nak tambah lagi, Eli boleh tambah lagi lah yang dalam tu kan. Masih boleh. sikit kan cikgu? Sikit kan? Tambah kan? Okey. Nak masuk lagi? Tak apa, boleh. Saya bawa ni untuk Eli ni. Kan kita nak guna ni nanti ni. Okey, so boleh tambah. Yang ni besar-besar pula cikgu ya? Tak apa, lain-lain tu. Saya tak ada nak ketuk tu. Dia kena ketuk ke? Cuma dia lagi lambat sikit lah. Okey, sama je. Okey, dah Eli. Cukup? Okey, cukup. Okey. Okey, sebelum nak masukkan beg yang kecil ni, yang berisi air ni, kita kena tebuk dulu. Tapi ke atas lah, tak nak bagi ni. Mana sejarum saya tadi? Ni dia. Okey. Okey, boleh Eli? Boleh. Jadi, lepas tu saya tebuk dulu. Sekejap, saya tutup air ni dulu, tumpah. Dia bocor tak apa cikgu? Tak apa. Nanti kita nak bocorkan dia. Oh, ya ke? Okey, Eli ambil jarum Kita boleh gunakan jarum ataupun pencukir gigi Okey, Eli ambil satu jarum. Okey, saya letak atas tu. Alamak, tak nak keluar pula. Okey. Okey, ini cucuk dekat mana cikgu? Okey, kejap Eli. Okey. Okey, tak nak sepah kan, kita cucuk kat atas. Cucuk. Okey. Jangan jaga bawah, nanti kan terbocor kan. Okey, kita cucuk kat atas dulu.
Kita buat lubang tu Eli. Sebab kita nak bagi ada tindak balas. Sekarang kan air tu duduk dalam tu je kan. Okey, boleh Eli? Boleh? Okey. So kalau dah ada lubang ni, agak-agak dah berlubang banyak ni. Okey. Murid pun tengah buat tu. Ke dah siap tu? Dah siap dah. Cepat Okey, boleh Eli? Kita Boleh. masukkan dalam beg ni. Jadi masukkan je. Okey. Lepas tu kita tutup. Okey, kita bagi air dia bertindak balas dengan ni tadi. Bagi. Okay, saya punya giliran pula. Okey. Saya dah cucuk plastik. Ya, Okey, masuk dalam bagi ni. dia panas. Kemudian saya nak bagi. tutup rapat ni cikgu. Okey, tutup rapat. Nanti kan keluar air dia. Kemudian Okey, bagi dia bertindak balas dengan ni. Macam saya dah ni dah. Bagi air tadi keluar tadi kan, yang Eli tutup tadi kan. Okey, hati-hati ya. Okey. Boleh terus cakap ke cikgu? Tunggu dulu. Okey. Okey, dah Eli. Eli dapat dah. Benar tak Eli? Eli terokkan tu. Cepat betul tidak balas ni cikgu. Ya, cikgu pun dengan ni. Okey, tak sabar ni. Okey, kita tanya pelajar kita, murid kita di talian ya. Okey. Mereka gunakan bahan apa dan pack apa yang mereka dapat tadi? Kita mulakan dengan Joan. Okey, Joan? Saya gunakan serbuk pencuci dengan air. Lepas tu saya dapat pack panas. Pack panas. Okey. Seterusnya, Ani Afham. Apa bahan yang awak gunakan? Saya gunakan garam dapur mak saya dengan air dan saya dapat pack sejuk cikgu. Angkat sikit, tak nampak awak punya hasil tu. Warna biru Eli. Wow, kenapa warna biru? Dia letak pewarna lah tu. Okey, tak apa menarik. Habis garam garam dapur Okey, good. Okey, seterusnya Zulaika, dia gunakan apa? Saya macam Suka dengan serbuk penaik cikgu. Serbuk Saya penaik dapat dengan? pack sejuk. Cuka. Serbuk penaik dengan cuka. Dia guna cuka pula Eli. cuka. Jadi hasilnya dapat pack apa tu? Pack sejuk. Pack sejuk. Okey. cuka Okey, sejuk. kemudian kita teruskan kepada Izzah. boleh jap kita nak minta Zulaika naikkan atas sikit pack awak. Warna apa tu? Warna putih biasa. Okey. Okey. Terima kasih. Izzah, gunakan bahan apa? Saya guna bahan sabun buku yang telah disagat dengan air. Saya dapat pack panas. Sabun buku. Dia Boleh naikkan sedikit? Tinggikan sikit. Warna apa tu? Sabun mandi yang ketul tu lah buku tu sebenarnya tu. Okey, menarik. Okey, seterusnya Ain Najwa. Okey, apa bahan yang awak gunakan? Saya guna bedak sejuk abang saya cikgu. Bedak sejuk. Abang awak pakai bedak sejuk. Marah abang awak. Dia tak nak mengaku dia pakai. Itulah pasal. Dia guna abang dia. Okey. Okey. Dapat apa? Dapat apa hasilnya? Saya dapat pack sejuk. Pack sejuk. Dan nama pun bedak sejuk cikgu kan? Okey. Dan terakhir sekali kita ada siapa lagi? Ada lagi Joan Joan belum kan? Joan dah. Joan dah ke? Justina. Azatina. Maafkan cikgu. Saya guna tepung gandum mak saya dengan air cikgu. Saya dapat pack sejuk. Dapat pack sejuk. Tepung dengan air, Tengok balik pack awak tu. Okey. Warna hijau ke tu? Warna hijau. Warna hijau. Dia letak warna hijau. Okey. So kita pula Eli. Eli dapat apa? Pack panas ke pack sejuk tu? Saya gunakan apa tadi nama dia ni? Kalsium klorida. Dan tak lama lepas tu saya dapat pack panas cikgu dan dia sangat panas. Oh ya. Okey. Cikgu pula. Cikgu dapat. Sekejap cikgu. Betul ke? Tapi dia nampak macam ada struktur gel-gel sikit cikgu. Ada gel dekat tu kan. Okey. So tengok yang ni. Yang ni pula saya ni. Saya dapat sejuk. Pack sejuk. Sejuk Eli. Saya menggunakan amonium klorida. Tindak balas amonium klorida dengan air. So dia akan dapat pack sejuk. Okey, boleh tak seorang pelajar jelaskan untuk pack sejuk apa yang tindak balas kaitkan dengan konsep exothermic dan endothermic tadi? Saya boleh terangkan cikgu. Okey. Teruskan Azatina. Saya gunakan tepung dan air. Tindak balas menyerap haba ke persekitaran memberikan kesan sejuk. Tindak balas ini ialah tindak balas endothermic cikgu. Endothermic. Okey, betul. Sebab pack sejuk kan. Okey. Yang siapa nak jelaskan untuk pack panas pula? Pack panas. Ada tak? Tadi siapa? Idea yang teroka tadi tu? Siapa yang pakai pack panas? Yang dapat pack panas? Saya cikgu. Izzah. Okey. Tindak balas sabun buku dengan air akan membebaskan haba
ke persekitaran, menyebabkan pek tu jadi panas. Tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. Exothermic. Okey, nampaknya kita dah aplikasikan dia. Sebenarnya banyak lagi aplikasi dia ni. Betul cikgu. Saya punya kira eksotermik lah sebab panas cikgu. So saya punya endotermic. Kita nak rasa sikit pegang. Boleh tak? Boleh cikgu. Kita tukar je. Sejuk betul. Panas. Kalau pek panas, pek sejuk. Okey. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Ya. Apa sebenarnya bahan apa sebenarnya bahan yang mengandungi kalsium klorida ni? Okey, kalsium klorida ni sejenis kita punya garam lah. Garam kita boleh gunakan. Macam amino klorida pun sama untuk baja, untuk pertanian. Okey, dia sejenis garam Garam, tapi kalau tadi garam dapur. Siapa yang lelaki Anik dapat sejuk. Dia gunakan garam dapur, natrium klorida. Okey. Dia bahan kimia yang berbeza kan, tapi dia adalah garam. Nama je yang berbeza. Kalau tapi kalsium ni? Dia pun garam juga. Garam apa tu? Okey, kita gunakan dalam pertanian juga. Boleh gunakan. Baja lah panas ni amonium ni ada boleh gunakan Okey, faham. Okey, baik cikgu. Lagi pelajar ada lagi tak? Nak tanya soalan apa-apa lagi? Nak teroka? Murid-murid yang talian? Saya nak tanya cikgu. Wawa. Ya, Wawa. Kenapa perlunya perubahan haba dalam tindak balas kimia ni cikgu? Kenapa kena ada perubahan haba? Haba diserap, haba dibebaskan dalam tindak balas kimia ni. Okey, kita sebenarnya kita boleh teroka lagi ni. Okey, kita teruskan kepada okey, jom tafsir. Okey, kita nak tengok perubahan haba. Kita nak buat perubahan tenaga haba lah. Haba tu telah sebentuk tenaga kan? Okey. So, apa aktiviti kita hari ni? Okey, saya nak gunakan okey, mana saya punya ni? Saya nak gunakan bot cikgu. Bot cikgu kat sini Bot ajaib cikgu. Dan kita ada aktiviti kat sini. Okey. Kita ada cikgu nak saya buat apa? Okey, Eddie ambil dulu yang ni. Okey, ini apa? Ada dua magnet di tangan saya. Kejap. Kita gunakan analogi magnet ya. Okey. Okey. Magnet ni orang kata macam pasangan hidup cikgu. Okey. Kalau dia melekat maksudnya dia secocok. Kalau dia menendang tidak cocok. Okey, Eli, sebenarnya kan dalam suatu tindak balas kimia kita ada bahan tindak balas. Cikgu nak ke depan ke macam mana ni? Boleh ke depan pun boleh cikgu. Kan macam tersorok dekat sini kan? Ikut keselesaan cikgu. Okey. Dalam tindak balas kimia kita ada bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okey. So sekarang ni contohlah kat sini kan kita ada bahan tindak balas. Okey. Dan juga hasil tindak balas kat sini. Okey, kita nak buat analogi, kita gunakan magnet kat sini. Kita ada magnet, saya nak magnet juga. Silakan, saya nak magnet mana? Kita ambil tengok macam pink ni kan? Warna pink. Merah jambu. So, pelajar dekat rumah boleh teroka gunakan apa-apa magnet yang awak ada lah. Ada tak? Magnet. Mereka pun murid-murid yang talian pun memang dah sediakan magnet juga. Okey dah ada. Murid ada. Okey, dia ada penempel ada, magnet fridge ada. Okey, boleh. Okey, sekarang ni cuba ni kita buat macam ni lah. Kita buat simulasi dulu analogi kan. Cuba kita tarik dah, kita pisahkan dia. Kita tarik. Okey. Kita lekat balik. Okey, tarik. Lekat. Okey, kejap. Sabar dulu kan. Okey. Maksudnya sekarang ni tengok, kita tarik, kita lekat. Kita nak tengok yang mana lagi awak perlukan tenaga. Okey, kita tengok kat sini saya buat analogi ni Bayangkanlah ini satu bahan tindak balas. Baik. Okey, di bahagian bahan tindak balas ni semasa tindak balas kimia, bahan tindak balas ni dia akan berlakunya pemutusan ikatan kimia. Dia akan putus ikatan tu. Okey, saya ambil warna hijau lah bagi nampak. Ini satu warna pink, satu hijau. Okey, boleh. Maksudnya Eri mewakilkan ini ni merah jambu. Saya warna pink kan. Cikgu warna hijau. Saya merah jambu. Okey, so kat sini contohnya ini ada ikatan kan. Dalam bahan tindak balas dia ada ikatan. Contohnya kita tambah A dengan B bahan tindak balas, kita akan dapat C dan D contohlah. Okey, so ini bahan tindak balas, hasil tindak balas. Okey, Edi, tengok sini maksudnya kalau semasa tindak balas, bahan tindak balas akan tenaga ikatan kimia dalam tindak balas ni akan bahan tindak balas akan diputuskan. Akan diputuskan. So bila dia putus, kenapa dia putus? Putus. Okey, so depan nak buat apa? Dia akan bercantum semula. Tak. Ini bahan dia akan kita bertemu tu jumpa kita. Ni dia sebab dia lain-lain kan. Satu warna hijau, satu warna merah jambu. Merah jambu. So dia akan membentuk dia bentuklah maksudnya okey nampak tak, dia akan membentuk satu ikatan yang baru iaitu hasil tindak balas. Okey. So hasil tindak balas. Sekarang ni kita nak buat analogi maksudnya semasa tindak balas kimia berlakunya pembentukan ikatan.
Sorry. Pembentukan, madam. Makan saya. Yang mana satu? Mana ni? Pemutusan ikatan. Okey, pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Okey, so di hasil tindak balas akan berlakunya pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Cikgu tekan kuat sikit. Okey, sebenarnya kita nak tahu semasa pemutusan ikatan kimia dan pembentukan ikatan kimia ni kita perlukan tenaga. Okey, cuma kita nak tahu haba diserap ke haba dibebaskan. Okey. Okey, cuba tengok. Kalau kita nak putuskan dia, tambah tenaga ke? Tambah tenaga. Banyak kan? Ya kan? Banyak tenaga ni kan? Susah, So rasa-rasa tenaga haba diserap ke dibebaskan ni? Tenaga diserap. Ya, tenaga diserap. Betul tak belajar? Betul tak? Betul tak murid? Okey, tenaga diserap. Maksudnya, semasa pemutusan ikatan, tenaga haba akan diserap. Okey, kemudian di hasil tindak balas, okey, akan terbentuknya, okey, pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Okey. Sekarang ni tadi kan dia ni kan. Sekarang kita nak contohlah kita gabungkan dia. Saya lain-lain kutub ni sini. Okey, tak apa. Contohnya macam ni kan. Okey. Sekarang ni Eli ambil dua yang lain. Sebab kita nak bentuk dia kan. Hijau. Tadi kita dah putuskan ikatan untuk bahan tindak balas. Kita dah putuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Okey, sekarang ni kita nak bentukkan ikatan dalam hasil tindak balas. Okey. Okey, kejap saya salah kata. Okey, nampak? Senang ke susah ni? Nampak? Pelajar pun boleh buat. Cuba lekat balik. Dia bunyi kan? Tak. Okey, tenaga dibebas ke diserap ni? Yo. Bebas ke serap ni, Eli? Kita tanya murid-murid kita. Okey. Murid, tenaga dibebas ke diserap ni? Dibebaskan. Tenaga dibebaskan. Okey, maksudnya semasa pembentukan ikatan, okey, bagi hasil tindak balas, tenaga haba dibebaskan. Okey. So maksudnya kat sini kita tengok kalau tenaga untuk memutuskan ikatan, okey, putus kat sini kan. Tenaga dia lebih besar daripada tenaga untuk bentukkan ikatan. Maksudnya kalau putus tadi, tenaga di putuskan ikatan tenaga apa? Kalau kita buat tadi, tenaga diserap kan? Okey, so tenaga diserap ni lebih besar lah. Okey, kalau serap, murid, endotermik ke exotermik? Endotermik. So dia lah endo. Patut nak lekat dah tak ada dekat situ. Okey, kemudian kat sini, okey, di bahagian hasil tindak balas, okey, bila berlakunya tindak balas tadi, okey, tenaga untuk pembentukan ikatan hasil tindak balas dia lagi besar daripada tenaga untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. So maksudnya kalau bentuk dia bebas. Okey. Okey, so kalau tenaga dibebaskan, maksudnya dia tindak balas apa ni pelajar? Murid? Exotermik. Exotermik. Mana endo saya tadi? Okey. Kita habiskan endo. Baik, okey. Selepas ini kita akan kupas lanjut lagi tentang endotermik dan exotermik tindak balas terhadap kedua-dua ini. Tapi kita akan berehat sekali lagi, cikgu. Okey, boleh? Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, kuat betul tarikan magnet ni. Itulah dia yang kita teroka sekarang ini berkenaan dengan topik eksotermik dan endotermik untuk mata pelajaran kimia. Bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Azihan di sini untuk kita sama-sama teroka tindak balas terhadap kedua-dua termokimia ini. Baik, cikgu. Silakan cikgu teruskan. Saya nak teruskan huraikan sikit lagi, Eli kan. Okey, berkaitan tadi kan. Kalau kita tengok sini kan endo dengan exo kan. Macam mana kita nak tentukan dia adalah endotermik ataupun exotermik. Okey, so kita tengok kat sini gunakan delta H. Delta H ialah haba tindak balas. Maksudnya kalau tenaga bagi hasil tindak balas, kita tolak dengan tenaga bagi bahan tindak balas. Okey, let's say kita katakan kita nak katakan dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, katakanlah saya ada tenaga bahan tindak balas ni kan, tenaga dia adalah sebanyak 100 kJ per mol. Okey, untuk satu mol bahan Okey. Kemudian, kalau dia adalah eksotermik, okey. Murid, kalau eksotermik maksudnya dia bebas haba ke serap apa tadi? Bebas. Bebas. So maksudnya tenaga dia, kandungan tenaga dia akan lagi bertambah ke berkurang agak-agak? Berkurang. Berkurang. Saya andaikan sebagai inilah. Kita bukan nilai sebenar, Eli. Okey. Nampak Kalau ni kita tolak 50, Eli tolak dengan 100. Kita dapat apa?
Apa murid? Negatif 50. Negatif 50. Negatif 50. Maksudnya delta H dia adalah negatif. Itu untuk eksotermik. Okey? Kalau untuk endotermik pula. Okey? Sama juga. Contohlah kandungan tenaga ni bukan nilai sebenar ya. Okey. Kandungan tenaga 100 kJ per mol. So, kalau dia endotermik tadi, murid, haba diserap. So, maksudnya jumlah kandungan tenaga dia akan lagi Bertambah. Katakan saya ada 150 lah ni kan. Okey. So, kalau 150 hasil, tolak dengan 100. Kita dapat berapa murid? Positif 50. Kita dapat 50. Nilai positif kan. So, delta H dia ialah bertanda positif. Okey. So, kita boleh gambarkan dalam bentuk gambar rajah aras tenaga. Nampak ni? Tenaga, bahan tindak balas, anak panah, hasil tindak balas. Ili nampak sama ke berbeza ni? Nampak berbeza? Berbeza kan? Okey, boleh tak pelajar jelaskan untuk eksotermik ni? Saya cikgu. Okey, apa dia nak uraikan? Zulaika. Jumlah kandungan tenaga bagi hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Makanya delta H dia negatif. Okey, betul. Eksotermik. Okey, endotermik pula maksudnya jumlah kandungan hasil tindak balas lebih tinggi daripada bahan tindak balas. So, endotermik, delta positif. Itu Eli. Itulah dia. Baiklah cikgu. Kita nampaknya sampai di sini sahaja untuk penerokaan kita berkenaan dengan mata pelajaran kimia kan. Sedar tak sedar cikgu kan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azihan. Okey, sama-sama Eli. Di atas penerokaan pembelajaran kita hari ini. Dan juga terima kasih murid-murid dalam talian juga daripada Sekolah Menengah Kebasan Batu 4 Gerik Perak. Dan harapnya segala info dan ilmu yang dicurahkan oleh cikgu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terutamanya adik-adik yang merupakan calon SPM tahun ini. Betul. InsyaAllah. Baiklah, itu sahaja teroka di TV KPM pada hari ini. Kejap lagi kita akan bersama dengan seorang lagi guru yang akan mengajar subjek yang menarik juga cikgu. Mata pelajaran yang menarik. Jadi kalau nak tahu apakah mata pelajaran tersebut, teruskan menonton teroka di TV KPM. Sehingga jumpa lagi. Bye. Okey, bye-bye. Didik TV KPM